ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Hormati Tuan Musyid, Imam, Ketua Surau, para asatizah, guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama rafa'kan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, malam ni dapat kita bersama-sama hadir bagi meneruskan lagi pembacaan kitab kita, iaitu kitab Tauhid, ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang disusun oleh Syekh Abdul Rauf Al-Bahdi Al-Ali hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi umumihi wa bi umumi sa'iri sholihin fid darain amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal. Untuk malam ini tuan-tuan, kita masuk pada satu bahagian pula yang seterusnya, ulama-ulama yang mana yang menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ulama-ulama yang disebutkan itu tuan bukanlah biasa-biasa. Mereka ni orang yang hebat-hebat lah. Antaranya yang disebut dalam kitab ni adalah Syekh Abu Bakar Al-Qaffal. Beliau ni bermazhab Syafi'i lah. Dan banyak dalam yang saya sebut ni kebanyakan yang bermazhab Syafi'i. Yang kedua, Imam Abu Ishaq Al-Asfaraini, kemudian Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, kemudian Imam Haramain Al-Juwaini. Di Imam Haramain ni tuan-tuan, seorang ulama besar, guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Al-Haramain ni tuan-tuan, jadi orang cakap salah seorang lah pelopor kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam ni juga disebut juga Imam Ghazali, salah seorang pelopor yang hebat, yang mana kita yang pernah saya sebut sebelum itu tuan, ulama yang imam-imam yang perlu kita ingat lah. Yang pertama, kalau dari segi akidah kita perlu ingat pelopor dia dua orang, nama Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dari segi akidah, kalau kita ikut Syafi'i, Imam Syafi'i lah. Dan kalau yang ikut mazhab yang lain, ikut mazhab lah imam mazhab dia. Kemudian yang ketiga itu dari segi akidah, dari segi tasawuf, iaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu antara pelopor dalam bidang-bidang apa ni yang perlu kita kena ingat lah, Kemudian Imam Ghazali ini tuan, salah seorang anak murid kepada Imam Haramain. Imam Haramain ni saya rasa pernah cerita pada tuan-tuan kisah dia. Imam Haramain ni tuan-tuan, dia bila ceramah ni tuan ataupun dia mengajar, dia ada masalah sikit dari segi bertutur dia lah. Bukan bertutur masalah, dia tak smooth lah cakap itu. Jadi ditanya lah kepada anak murid kan. Jadi Imam Haramain cerita lah, kocik magid dia ni waktu kocik magid dia menangis, pernah menangis sebab dia lapar. Mak dia dah bagi susu, tetap masih lagi lapar. Sampai kan tadi mak tadi sorahkan kepada jiran dia tadi untuk susukan Imam Haramain. Bila susu dah susu dah kenyang, tidurlah Imam Haramain. Maka balik ayah Imam Haramain tadi beritahu si isteri tadi, tadi anak tadi lapar kan. Sampai kan menangis-nangis, susu tak cukup. Itu serah kepada jiran. Dan bila ayah Imam Haramain dengar macam tu tuan, Imam Haramain dia keluarkan susu daripada badan Imam Haramain tadi. Ayah dia keluar sampai kan Imam Haramain kata salah satu punca kenapa dan cakap ni ada masalah tak berapa jelas dan sebagainya tu, sebab kan ada lagi saki-baki susu yang tak habis keluar. Sebab dia tak tahu jiran tadi makan apa. Sampai tahap macam tu lah ayah kepada Imam Haramain tadi jaga Imam Haramain dari segi pemakanan, jaga betul kan. Hasil tuan itulah ulama besar tuan.
Kemudian antara salah seorang anak murid dia Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni memang banyaklah karangan ataupun kitab-kitab dia. Ya, antaranya kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali berkaitan dengan tu kitab tu gabung semua. Ada fiqh ada, dari segi tasawuf ada, kan. Jadi Imam Ghazali ulama yang hebat. Nama dia kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali Muhammad lah. Ya, itu Imam Ghazali. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama yang menyebarkan ahli sunnah ataupun akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga dia ada karang sebuah kitab tafsir Ar-Razi. Ya. Kemudian Syekh Izzuddin Abdus Salam. Syekh Izzuddin Abdus Salam itu tuan seorang ulama yang dia ada kitab yang antara kitab Bidayatul Usul berkaitan dengan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Rasulullah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain disusun oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam. Maqam dia ada di Mesir. Tapi maqam itu kan sekarang ni memang dalam keadaan kalau boleh itu macam tak lupa makam lah, tak terjaga. Satu memang macam seakan-akan satu runtuhan. Sebab asalnya dekat kawasan makam Syekh Izzuddin Abdus Salam ni adalah kawasan masjid. Dan masjid itu memang dah runtuh lah. Asalnya masjid tapi runtuh, dah runtuh. Jadi kat situ ada makam Syekh Izzuddin Abdus Salam. Jadi kawasan makam Syekh Izzuddin ni berdekatan dengan makam Imam Syafi'i, kan, dengan makam Ibn Hajar Al-Asqalani, kan, dan makam-makam ulama-ulama yang lain lah. Jadi dekat, tak jauh sangat pun. Kemudian Syekhul Islam Abdullah Asy-Syaqawi, ini salah seorang ulama Al-Azhar, Imam Asy-Syaqawi. Dan kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri pun salah seorang ulama Al-Azhar, mazhab Syafi'i, kan, mazhab Syafi'i. Dia ada syarah kepada kitab Jawharut Tauhid. Jawharut Tauhid ni karangan Imam Al-Laqani. Dan juga beliau juga Syekh Ibrahim Bajuri ni juga dia ada syarah kepada kitab fiqh. Kitab fiqh pun dia ada. Syekh Hasyiah Bajuri lah. Hasyiah tu tebal lah tuan-tuan ya. Tebal, memang tebal, sangat tebal. Sebab kalau dari segi mungkin saya pernah sebut juga sebelum ni, kalau dalam ilmu agama ni biasa dia akan bermula dengan matan ataupun nazam. Itu yang paling ringkas, yang paling pendek lah. Kalau bahasa Melayu tu boleh kita katakan macam bentuk syair lah, okay. Kemudian daripada syair tadi ada syarah dia, ada syarah dia, tapi syarah ada lagi syarah kepada syarah itu dinamakan hasyiah. Jadi siapa kalau tuan-tuan baca kitab hasyiah, belajar tuan-tuan pada belajar baca hasyiah pula tuan-tuan, memang 10 tahun tuan-tuan habis je. 10 tahun tuan-tuan habis. Sebab memang tebal kitab. Tebal kitab. Kemudian Al-Alamah Imam Syekh Muhammad Nawawi Banten. Syekh Muhammad Nawawi Banten ni pun seorang ulama Indonesia. Ulama Indonesia, mazhab pun mazhab Syafi'i. Dan ada juga karangan kitab dia dalam bidang fiqh lah, fiqh Syafi'iyah. Kemudian Syekh Zainul Abidin Muhammad Al-Fatani, Syekh Husin bin Muhammad Al-Jisrud Al-Torabalusi, kemudian Syekh Daud Al-Fatani, ini ulama Fatani, ini ulama Syiah lah, Fataniyah kan, dan Husin Kedah Al-Banjari, dan yang lain-lain. Jadi ini kebanyakan yang saya sebut itu tuan, kebanyakan adalah mazhab yang bermazhab Syafi'i sana. Jadi ada, kalau tuan-tuan ada sebuah kitab dia dipin juga, tak berapa tebal. Saya baca kitab tu karangan ulama mazhab Hanafi. Jadi penulis tu kata kebanyakan ulama yang terkemuka, yang hebat adalah kebanyakan daripada yang bermazhab Syafi'i. Itu satu pengiktirafan daripada ulama yang bermazhab Hanafi lah. Dia sebut macam tu tuan kita. Jadi nak katakan dalam bidang apa? Dalam bidang tafsir. Okay, dalam bidang tafsir kebanyakan yang terhadapan adalah ulama yang bermazhab Syafi'i. Yang dalam bidang akidah, ulama yang mazhab Syafi'i, kan.
dalam bidang fit, kalau kita pergi kalau tuan-tuan sekarang ni di Mosi dia ada jualan buku lah, kitab lah, dan satu panggil Ma'rad. Terkenal Ma'rad ikutkan sebutan yang sebenarnya Ma'arif ya. Ma'rad ni kalau sebenarnya macam pameran lah, tapi sebenarnya dia lebih kepada jualan buku-buku. Memang besar, memang besar, sangat-sangat besar. Dan di situ tuan-tuan, kalau kita pergi tengok, kebanyakan kitab-kitab adalah daripada ulama yang bermazhab Syafi'i. Kebanyakan kitab-kitab yang jual adalah Syafi'i lah kebanyakan. Ini yang saya sebut tadi, ulama besar, tapi semua yang membawa kepada ataupun penyebar kepada mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kemudian disebut juga dalam kitab ni, antara kitab-kitab karangan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama kitab Al-Asma' wa Sifat, iaitu karangan Imam Mansur Abdul Qahir dan bin Tahir Al-Baghdadi. Kitab Sunnah karangan Imam Abdul Qasim Ahbatullah bin Hasan Al-Tabarai. Kitab At-Tazkiratul Qusyariyah karangan Imam Al-Qushairi. Kitab Al-Madkhal Al-Awsat ila Ilmi Al-Kalam karangan Abu Bakar, Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Furaq. Banyak lagi dah tuan-tuan ya. Kalau dalam kitab ni ada lebih kurang 29 kitab yang disusun, yang disebut berkaitan dengan kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak sangat tuan-tuan. Kau nak baca satu-satu ni memang tak sampai tuan-tuan. Nak baca satu-satu ni memang tak sampai. Memang terlalu banyak lah. Jadi biasa yang kita baca, kalau dalam bidang akidah ni yang kita baca mula-mula dulu lah, Aqidatul Awam. Itu yang paling asas, kitab yang paling asas, paling mudah. Dan kitab tersebut memang ada diterjemahkan mana-mana, di mana-mana bahasa dan tersebar di seluruh dunia. Dan daripada kitab tu pula, Aqidatul Awam tu, ada lagi syarah dia pada ulama-ulama yang lain. Itu yang paling ringan lah, paling mudah. Yang agak borek sikit tuan-tuan, iaitu antara kitab bidang tauhid ni, iaitu Jawharul Tauhid. Itu berat sikit lah, agak berat lah, tapi masih lagi peringkat pertengahan kali berat. Tapi hakikatnya kalau baca memang borek lah, susah nak faham. Siapa yang belajar tu, yang fokus, yang memang boleh lah ya. Macam lagi saya pernah baca kitab ni dengan seorang ulama Patani, Allah lupa lah nama, Baba Adnan. Baba Adnan mohon. Anda nama Adnan ya. Baba Adnan mohon. Jadi orang Patani, dia memang dia syarah satu-satu, dia elok cakap bahasa Melayu itu cantik lah. Kita faham lah. Saya belajar tu faham. Habis boleh lupa. Tak faham dah. Dia memang kena cakap perlu kepada penerusan kitab tersebut. Kemudian ada juga kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin ni karangan Syekh Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi. Ummul Barahin ni tuan-tuan ada diterjemahkan di Jabatan Mufti. Ada diterjemahkan. Ummul Barahin ada pula syarah kepada Ummul Barahin kan, ataupun hasyiah kepada Ummul Barahin, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghadimi. Antara pengarang ataupun pengarang kepada hasyiah bagi kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin ni dalam Mufti ada syarah kan, ada terjemah kan tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh tengoklah. Satu kitab yang berkaitan dengan akidah, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Karangan Imam Ghazali. Sebenarnya Ihya Ulumuddin itu kan dia banyak dalam tu. Dan dalam salah satu dia ada ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Itu apalah, memang orang cakap Ihya Ulumuddin ni dia jilid dia banyak tuan-tuan. Tapi kitab itu sangat-sangat bernilai. Sangat-sangat bernilai. Hebat tuan. Itu antara ulama-ulama kita lah tuan. Yang menyusun, yang menulis. Kadang kita terfikir kan, macam mana lah para ulama ni boleh mengarang kitab yang tebal-tebal kan. Maksudnya apa? Kata guru saya mari dia kata tuan, mana ulama-ulama ni dia ada keberkatan masuk kan. Ya. Keberkatan masuk kan. Kita rasa sekarang ni masuk copet berlalu kan. Tapi ada ulama boleh tulis ataupun karang kitab. Dalam kalau kita fikir tuan, tengok berhati betul kau boleh habis buat kitab ni yang tebal-tebal yang banyak-banyak ni kan.
Kadang para ulama dulu beli karang sampai 70, 80 buah kitab. Ya. Itu satu kitab pun tak teropeh-opeh kan. Sebuah kitab pun tak teropeh-opeh nak tulis. Kan. Kan. Welah apa kitab tentang diri sendiri tak lah. Tapi ada ulama sampai 70, 80 kan. Beratus-ratus kan. Ataupun ada ulama tak banyak pun tapi kitab itu tobah. Berjilid. Itu maksudnya intisar lah, ataupun banyak ulama ni membantulah dalam menyebarkan Islam, menyebarkan nak bagi kefahaman lagi kepada umat Islam yang akan datang. Banyaklah patutnya kita ni banyak berterima kasih tuan-tuan kepada para ulama ni kan. Sebab mereka ni jugalah dapat kita belajar faham sebagainya lah. Kemudian antara perbahasan yang akan kita bahaskan dalam kitab ni berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni ada ompet-ompet. Ada ompet-ompet yang akan dibahaskan. Ini sebenarnya lebih kurangnya macam kitab yang sebelum ni tuan. Lebih kurangnya. Cuma ni kita mungkin ada pertambahan sikit lah daripada Aqidatul Awam tu. Mungkin dia lebih detail sikit daripada kitab Aqidatul Awam. Yang pertama adalah berkaitan dengan ilahiyah, dengan ketuhanan. Tu ketuhanan. Tu sebenarnya dia pecah macam ni tu kan, semua dia akan nanti akan ada kaitan juga dengan rukun iman kita. Tak lagi tu. Kemudian perbahasan mengenai nabawiyah, maudhu' nabawiyah. Itu berkaitan dengan kenabian. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan maudhu' sam'iyah. Berkaitan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'iyah ni sama daripada benda yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun boleh katakan perkara berkaitan dengan alam ghaib ya, syurga ke neraka ke dan sebagainya. Nanti kita tengok untuk contohnya untuk perbahasan berkaitan dengan ilahiyah ni tuan-tuan adalah benda yang berkaitan, perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi itu ilahiyah ni adalah berkaitan dengan perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan ilahiyah. Yang kedua berkaitan dengan nabawiyah ni ataupun berkaitan dengan pembahasan untuk kenabian adalah percaya kepada para nabi lah. Percaya kepercayaan kita kepada para nabi dan yang ada kaitan dengan para nabi, para anbiya. Untuk sam'iyah pula iaitu perkara yang berkaitan dengan kitab-kitab dan perkara yang berkaitan dengan kitab-kitab. Kitab ni termasuk semualah, Al-Quran dia, Injil dia dan sebagainya. Tapi mereka kata semua tu terkumpul pada Al-Quran semula. Kemudian perkara yang berkaitan dengan para malaikat dan yang berkaitan dengannya, dan perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang banyak sekarang ni mungkin kita cerita ataupun dengar mana-mana YouTube dan sebagainya, banyak cerita berkaitan dengan hari kiamat lah. Hari kiamat ni dia contoh tadi termasuk dalam perkara ghaib lah. Kiamat, apa yang berkaitan dengan kiamat, kubur lah kan pun termasuk dalam tu. Dengan Telaga Kausar dia, berkumpul di padang mahsyar dia, siratnya kan, mendapat kitab daripada buku amalan daripada tangan kanan ataupun tangan kiri dia, kan, syurga dia, neraka dia dan sebagainya. Itu semua akan dibahaskan dalam kitab ni nanti. Dan yang kompet tadi tempat bahasan yang kompet adalah berkaitan dengan maudhu' jirim dan arad, iaitu perbahasan tentang zat-zat dan juga sifat-sifat makhluk. Ini terdapat dalam dalil-dalil akli bagi menetapkan akidah itu. Kemudian termasuk yang seterusnya tuan, iaitu berkaitan dengan iman. Iman ni apa tuan? Iman, kalau kita selalu kata iman dan Islam. So dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada 3 kan, iman, Islam dan ihsan kan. Ni kita tengok iman. Kalau iman ni yang berkaitan dengan akidah tadi. Apa maksud iman?
Ini kembali balik zaman sekolah lagi tuan-tuan ya. Zaman sekolah ni tasdiqul bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maknanya membenarkan sesuatu dengan hati. Benarkan sesuatu dengan hati. Kemudian mengaku dengan lidah dan beramal dengan segala anggota. Ya. Membenarkan sesuatu dengan hati. Itu paling penting lah. Hati yang pertama. Ya. Hati. Benarkan sesuatu dengan hati. Kalau dia cakap hati yang tak benarkan, tak cukup iman. Ya. Ataupun hati dia benarkan tapi tak mengaku dengan lidah, tak cukup. Ataupun tak beramal. Iman apa? Hati dah ada, benarkan dengan hati, dah mengaku dengan lidah tapi tak beramal. Jadi tak cukuplah iman. Mana dia membenarkan memang Allah SWT itu yang Maha Esa. Ya. Kemudian mengaku dengan lidah tapi tak solat. Itu contohlah. Itu contohlah kan. Jadi iman ni terbahagi kepada 6 perkara yang kita sedia maklum, iaitu percaya dengan Allah Ta'ala. Yang pertama lah. Kemudian percaya dengan segala malaikat. Malaikat yang wajib ada berapa tuan-tuan? Yang wajib kita ingat lah. Ada 10 kan. Itu pun ingat tu. Tak ingat pun, dan saya sebut sebelum ni tuan-tuan, kalau sebut nama malaikat ni kita tak boleh esok. Aku rasa dengar nama malaikat Ridwan. Betul ke malaikat Ridwan tu nama malaikat? Tu mana ada masalah tu. Kau ingat tu. Malaikat Ridwan kan, malaikat Malik dan sebagainya lah. Apa lagi nama malaikat Jibril. Jibril pun tak pernah dengar apa. Sudah. Kacau, tu kacau tuan. Kan Jibril, siapa ni Jibril saja kan? Tak kenal. Tu pakar. Kemudian percaya dengan segala kitab. Kitab ada berapa? Ni asas tuan kan, orang gaji je kan. Orang gaji boleh ni kan. Segala kitab ada. Mungkin yang pertama Quran lah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab apa lagi? Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab apa lagi? Taurat kepada Nabi Musa. Satu lagi kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu pun ada yang tunggu orang lain cakap baru dia keluar suara. Okey ya. Okey, yang komplit tu kan dia percaya kepada para rasul. Rasul ni yang wajib 25 kena ingat. Nah, ingat channel tuan. Ini lah lagu rehat tu lah. Ya, ini lagu rehat tu insya-Allah ingat tu. Kemudian yang kelima itu percaya dengan hari yang kemudian dan barang yang berkaitan dengannya, iaitu hari kiamat lah. Percaya kan. Maksudnya ada tak hari kiamat tu ada lah, kena percaya berkaitan dengan apa ni, dikumpulkan pada mahsyar, diberikan apa air apa ni, air di telaga, minum air apa telaga Kausar. Apa lagi? Siratnya kan, hisab dia kan, kemudian syurga dan neraka dia. Tu kena beriman dengan segala tu tadi. Percayalah. Dan yang keenam itu percaya dengan qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pentinglah. Ni kesepak batu macam apa batu dah. Apalah batu tu kan, tapi kalau ikutkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dah tetapnya tu kan, tak boleh kena marah batu tu. Ikutkannya tu tak boleh marah batu tu kan. Sebab dah ditetap kan. Pun salah kita kan. Sebab batu tu dimarah dia ambil batu tu dilempar padahal dia jalan tak tengok depan kan. Betul lah tuan kan. Jalan terlanggar dinding pak, dinding dimarah, dinding ditumbuk dah 2 kali sakit. Kepala sakit tergantung, tangan sakit tumbuk dinding sebab marah. Apalah dinding yang ada sini ni tadi tak ada dah. Dah ada salah tengok jalan. Kan. Tuan. Jadi ketetapan tu semua daripada Allah SWT. Tapi kita ni sebagai manusia kena ada usaha. Usaha tu kena ada lah. Masuk yang seterusnya tuan. Saya laju sikit lah ini tuan ya. Saya comel sikit sebab Ustaz Zamani hidupnya. Laju je. Orang dulu hidupnya, saya comel sikit lah. Faham tak?
Jadi ma'rifatullah ini mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mengenali Allah Subhanahu wa taala ni yang pertama jazam. Jazam tu apa? Iaitu jazam ni iaitu kita putus secara yakin dan pasti dalam hati kita tak berubah-ubah Allah SWT itu adalah Tuhan. Gitu. Kan? Ni tengok jalan tahu nak buat kereta sikit jumpa tepi jalan ada nampak Tuhan. Ni Tuhan siapa ni dah. Dia terfikir-fikir macam betul kau ni boleh jadi kau ni Tuhan dan tu maksud dia tak jazam lagi kan. Dia fikir-fikir kan apa ni langit ni betul ada Tuhan ni kan. Ada orang yang bersifat etis lagi lah kan. Sebab memang dia tak percaya Tuhan langsung. Semua dia tolak Islam go, Buddha go kan, apa Kristian go, semua dia tolak etis. Itu golongan-golongan etis lah. Ada orang juga yang menyalahkan agama. Tu ada sifat-sifat etis sikit tu. Ya. Kenapa pula anak luar nikah tu tak boleh dipinkan dengan ayah Kalau lah di agama ni tak ada lah kesian anak. Contoh lah kan. Kan dia menyalahkan, seakan-akan dia menyalahkan agama di situ. Kan? Sebab akan agama ni jadi gambar yang umat manusia ni jadi bertelingkah sesama agama. Itu pun kan dia datangkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya kan. Jadi kata ni pertama ciri-ciri ni adalah mesti jazam. Kita ni tak berubah. Tu selalu kita baca doa tu yang muqallibal qulub, tapi quluban ala dinik wa ala ta'atik kan. Yang muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sebab hati kita ni memang mudah bolak-balik kan. Perancangan ni malam ni ataupun minggu depan nak balik rumah tiba-tiba berubah balik rumah mak mentua pula lah. Okay? Berubah lah. Kan tak balik kan gaduh lah rumah dah. Gaduh pula tak berasap dapur seminggu dah. Contoh lah kan. Ada manusia lah kan. Tapi dalam agama kita minta supaya hati kita tetap dengan Islam kan? Tetap menentukan Allah SWT itu yang Maha Esa sebagainya. Yang kedua al-mutabiqu lil haqqi, iaitu akidah yang sebenar, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ketiga iaitu an-dalilin, iaitu berdalil. Setiap daripada akidah ni tadi penerangan dia semua ada dalil. Sama ada dalil itu daripada dalil akli ataupun dalil nakli. Ya, dalil nakli ni daripada Quran atau hadis, akli ni daripada akal lah. Jadi mesti ada dalil. Kalau cukup 3 benda ni juga, maknanya seseorang itu boleh dikatakan telah mengenali Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah kan. Saya ada dalil. Tu sebab tapi kalau dari segi yang tersebut di akal tu ada. Dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akal tu diletak bawah sikit. Yang utama adalah nakli, iaitu Quran, hadis. Ijma' dan akal. Tapi kalau dalam bidang akidah, contoh mazhab Mu'tazilah contoh. Ya, mazhab Mu'tazilah ni tadi bagi dia akal yang boleh atas. Akal barulah Quran dan hadis. Itu yang tersilap. Mana yang tersilap tu maksudnya ada kesalahan, kesilapan yang mana menyebabkan ada soalan-persoalan yang tak dapat dijawab oleh fahaman Mu'tazilah ni tadi. Tu saya dah cerita lah sebelum ni kan. Antara soalan-soalan yang didatangkan oleh Imam Hasan Al-Asy'ari kepada ayah diri dia kan, ayah diri dia sendiri yang merupakan seorang ulama besar dalam bidang mazhab ataupun mazhab Mu'tazilah ni. Ingat tak guru ayah mentua itu Abi Ali Al-Jubba'i kan. Okey, sambung sikit gitu kan. Jadi oleh kerana suatu perkara itu hanya dikenali dengan sifat-sifatnya, maka adalah wajib mengetahui segala sifat-sifat Allah Ta'ala dengan cara yang pertama mengetahui secara ijmalilah secara ringkas kan? Kemudian mengetahui secara tafsil, iaitu secara terperinci. Nanti kita tengok terperinci ni macam mana.
Yang pertama secara ijmal, iaitu mengetahui segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tahu dan i'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala ni mempunyai segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Makna kat sini tuan-tuan, secara umum kita tahu bahawa Allah SWT ni sempurna, sesempurnanya, tidak terhingga banyak, paling sempurna lah, dan tak ada kekurangan. Dan kita manusia banyak kekurangan. Lahir-lahir je kita tak boleh lagi nak berjalan. Kekurangan manusia kekurangan. Bila dah meningkat dewasa, dah ada berumur sikit, dah mula sakit lutut, dah sakit lutut, dah mula ada darah tinggi, kencing manis, sakit jantung lah, tapi itulah sekarang ni muda-muda pun dah ada sakit jantung tuan. Sekarang ni tak boleh tentu lah tuan. Baru-baru ni dekat topik tu ada seorang umur dalam awal 30-an lah, 20, ujung 20-an, baru buat check up doktor sebab dia nak keluar pergi Korea. Baru dapat keputusan, besok tu hari Jumaat petang tu sakit jantung, meninggal dunia. Tak tentu tuan. Ni baru-baru ni, baru lagi kawan saya beritahu, abang ipar meninggal rumah tu. Tak tahu sebab apa. Bukan tak tahu sebab sebab jantung. Tak tentu lah tuan. Dia cakap lah, usia tu bukan penentu lah kepada seseorang kan. Nak cakap mati kan. Nak cakap mati lah kan. Dimudahan kita mati dan mudahan husnul khatimah insya-Allah. Itu yang pertama tuan mengenai secara ijmal ni, secara ringkas kita tahu yang Allah SWT tu maha sempurna. Maha sempurna dan maha suci daripada segala kekurangan. Yang kedua, mengetahui secara tafsir, secara terperinci mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat Allah Taala. Apa ciri-ciri ataupun tafsir tadi yang kita pernah belajar juga sebelum ni lah, iaitu kita tahu 20 sifat wajib Allah Taala, 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, dan 1 sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara tafsir lah, secara terperinci. Dan juga bila kita tahu secara tafsir kan, disebutkan kat sini juga, iaitu wajib bagi setiap mukallaf tadi mengetahui dalil-dalil dia. Dalil tadi dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari segi dalil nakli ataupun dalil akli. Kan? Kalau dalil nakli itu iaitu daripada Quran dan juga hadis yang saya sebut tadilah. Quran daripada hadis. Kalau dapat, alhamdulillah cukup sekadar sebenarnya dapat tahu dah lah kan? Tak perlu hafal dapat tahu dah kan? Kemudian dalil akli. Dalil akli ni pula iaitu hujah-hujah berdasarkan akal, tapi tetap berdasarkan daripada Quran dan Sunnah jugalah. Dan dalil akli ni pula ada dua, iaitu ijmali ataupun tafsili. Sama jadi ijmali ni dah itu sekadar secara rangkuman ataupun ringkas lah, secara umum. Tafsili ni dengan secara lebih terperinci. Maksudnya setiap satu sifat Allah SWT tu kita tahu apa dalil akli je. Sebab sifat macam contoh sifat wajib, sifat mustahil, itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Ada dalil nakli, ada dalil akli je. Jadi ada disebut juga secara tafsili, disebut satu-satu tu ada dalil akli je. Jadi setiap dari kesimpulan daripada bab ni tuan. Banyak ni tuan. Jadi kesimpulan daripada berkaitan dengan dalil ataupun makrifatullah. Jadi tiap-tiap mukallaf boleh milih salah satu daripada 3 cara. 3 cara dan tahu dalil lah. Yang pertama dalil nakli, ataupun dalil yang kedua dalil akli secara ijmali, dan yang ketiga dalil akli secara tafsili. Kemudian seseorang yang boleh berfikir adalah berdosa jika tidak mengetahui salah satu daripada dalil-dalil tersebut. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui hukum akal sebelum masuk membicarakan perkara-perkara akidah agama dan segala dalil-dalilnya.
Ini penting tuan. Jadi kita belajar tauhid ni tuan sebenarnya kan. Apa nak belajar mendalam ni lagi bagus lah. Lagi bagus sebenarnya. Dapat kita bezakan antara apa mazhab-mazhab akidah yang ada dekat dunia ni banyak sebenarnya kan. Berkaitan mazhab-mazhab dia. Yang Syiah ada, Mu'tazilah ada, Jabariyah ada dan sebagainya banyak kan. Syiah tu pecah lagi kan, banyak pecahan dia kan. Dan lain-lain lah, cukup banyak tuan. Saya pernah baca sebuah kitab dulu lah. Kitab tu memang seronok sangat menarik lah untuk dibaca lah. Cuma tu lah, saya pun dah lupa dalam kitab Allah SWT. Dari sebuah kitab tu dia menerangkan tentang perbandingan agama. Kitab tu tentang perbandingan agama. Dan dalam tu disebut dah dia apa macam Syiah, dia datangkan pecahan-pecahan daripada Syiah. Apa pecahan-pecahan Syiah? Dari mana datangnya? Siapa dia pengasas dia? Siapa sekian. Cukup detail tuan. Kemudian dia cerita pula di Sunnah wal Jamaah ni siapa? Kan Mu'tazilah ni macam mana? Jabariyah macam mana? Cukup detail kitab tersebut. Tebal kitab tersebut kan. Cuma diceritakan dalam tu. Memang apa kalau ada, memang ada terjemahan pun ada tuan. Terjemahan pun ada kitab tersebut. Kalau tak silap, kalau terjemahan tu ada dia punya kulit dia warna hijau. Ingatlah kitab Allah SWT. Jadi tuan, saya rasa cukup sekadar untuk malam ni dulu lah. Untuk ni perkongsian pada malam ni. Jadi secara kesimpulan daripada apa yang kita baca malam ni, pertama yang saya sebutkan tu, ramai ulama-ulama yang mengikut mazhab akidah Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi kita ni tuan, janganlah pula kita rasa tak payahlah ikut akidah ni yang menolak pula Asy'ariyah, Maturidiyah ni, sebab ulama-ulama yang besar ni pun tetap mengikut, ada dia punya kira dia, mereka ni juga penyebar kepada mazhab Sunnah wal Jamaah. Kita kat Negeri Sembilan pun tiap-tiap kali khutbah memang sebut Asy'ariyah, Maturidiyah. Kan? Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Tiap-tiap Jumaat. Ya, tiap-tiap Jumaat. Betul tuan kan? Sebab saya dah ada mengaku, saya jaga pengarah tu. Ya, dia sebut tu Negeri Sembilan. Dia sebut. Jadi nak katakan pentingnya untuk kita mengikut mazhab ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jangan kita tergelincir ataupun lari daripada mazhab akidah ni tadi. Kan? Kalau siapa sebab dia berkaitan dengan akidah, kan? Siapa yang apa, kalau tergelincir tak buat tu silap dan sebagainya, dia melibatkan akidah. Tu akidah ni tak lain tak bukan sama syirik atau kufur tu lah kan. Jadi kena juga kena berpegang betul lah dengan akidah tadi. Ya. Jadi orang akidah Syiah pula sudah. Ya. Jadi dah ramai bini ikut Syiah pasal kan. Ramai bini dan banyak juga kitab-kitab yang apa ni. Cuma saya ambil kitab yang kita baca ini daripada Syekh Rauf ni tuan, sebab Syekh Rauf dah pukul. Ada sekali harum dia masuk dalam kitab ni untuk perbahasan secara mudah kan. Kalau kita tengok kitab ni tuan, dia dah bagi dah siap pecah-pecahnya. Ada pecah-pecah lah. Jadi nak baca tu sebenarnya dah jadi mudah. Kalau kitab dulu kitab tak ada dulu lah kan. Kalau kita Arab tu contoh, besok dia tulis dalam satu perenggan, kemudian perenggan suruh saya dulu. Tapi kitabnya Syekh Rauf dia dah bagi buat apa pecah-pecahan dia. Dia ada pecahannya sekian, ni sekian. Jadi lagi mudah untuk kita nampak lah. Tuan. Jadi saya sekadar itu saja lah tuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan saya pun maaf dia kata berdasar bahasa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا يا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.